Hai semua, salam sejahtera kepada semua pelajar. Dan kita masih lagi berada dalam bab 3, yaitu berkaitan dengan pembentukan negeri-negeri selat. Dan beberapa minggu lalu dan juga sebelum cuti, kamu sudah belajar berkaitan dengan 2.1, yaitu bagaimana uh, British cuba meluaskan kuasanya ke 3 negeri, yaitu Singapura, Pulau Pinang, dan juga Melaka. Jadi untuk hari ini kita akan masuk dalam 2.2 berkaitan dengan Perjanjian London 1824 dan kesannya terhadap alam Melayu. Apa itu Perjanjian London? Kita akan tengok ya. Kita tengok bahagian pengenalan. Perjanjian London 1824 menyebabkan pembahagian kawasan pengaruh British dan Belanda di alam Melayu. Jadi maksudnya di sini Perjanjian London pada tahun 1824 ini dia membahagikan dua kawasan, yaitu satu kawasan kepada British dan satu lagi kawasan kepada Belanda. Dan kita tengok syarat-syarat Perjanjian London pada tahun 1824. Syarat yang diberikan kepada British. British akan berundur daripada Sumatera dan menyerahkan Bangka Hulu kepada Belanda. Dan British tidak akan membuka pertempatan baru di Kepulauan Riau Linggah dan kepulauan lain di selatan Singapura. Maksudnya kawasan-kawasan ini menjadi hak milik Belanda. Manakala kepada Belanda pula, mereka perlu mengiktiraf pertempatan British di Singapura dan menyerahkan Melaka dan jajahan takluknya kepada British dan tidak membuka pertempatan baharu di tanah Melayu. Jadi kamu boleh nampak di sini berlakunya win-win situation, yaitu British pun mendapat manfaat, Belanda pun mendapat manfaat daripada Perjanjian London. Maksudnya diorang fokus kepada kawasan masing-masing. Sekarang kita tengok apa kesan Perjanjian London 1824 di antara British dengan Belanda itu kesannya kepada alam Melayu. Kita tengok yang pertama, pembahagian alam Melayu kepada dua lingkungan pengaruh barat. Itu pengaruh barat daripada British dan satu lagi pengaruh barat daripada Belanda. Dan perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Kan sebelum ni kamu belajar Kesultanan Johor Riau ini dia di bawah lingkungan Singapura juga kan. Tapi kalau kamu nampak tadi di bawah perjanjian ini, kamu tengok di bawah perjanjian ini, Singapura terpisah daripada Kesultanan Johor Riau. Dan yang ketiga, Selat Melaka di bawah penguasaan British. Sebab kenapa? Sebab di sini Belanda dia tidak dibenarkan untuk membuka pertempatan di kawasan alam Melayu, di kawasan tanah Melayu. Ya. Kita akan tengok satu-satu. Tengok yang pertama. Pembahagian alam Melayu kepada dua lingkungan pengaruh barat. Ini peta ini ada dalam buku teks kamu. Selat Melaka dan Singapura dijadikan sempadan memisahkan pengaruh British dan juga Belanda. Coba kamu tengok ini. Kawasan di sebelah barat dan di selatan Selat Melaka yang meliputi Kepulauan Riau Linggah dan sekitarnya berada di bawah pengaruh Belanda. Ini di bawah pengaruh Belanda. Tengok di sini. Ini sebenarnya di kawasan Singapura kan, di bagian bawah. Jadi Singapura dan juga Johor dan juga Singapura, Johor Riau dan juga Singapura dia terpisah. Satu di bawah pengaruh Belanda dan juga satu di bawah pengaruh British. Kawasan di sebelah barat dan selatan Selat Melaka meliputi kawasan Riau Linggah dan sekitarnya berada di bawah pengaruh Belanda, dikenali sebagai Hindia Timur Belanda. Manakala kawasan utara dan timur Selat Melaka meliputi Singapura dan Tanah Melayu berada di bawah pengaruh British, dikenali sebagai Tanah Melayu. Inilah, ini kawasan semenanjung Tanah Melayu yang sekarang dikenali sebagai semenanjung Malaysia ini di bawah pengaruh British. Dan graf ini kamu boleh nampak, ini ada petunjuk dia di sini ya.
Yang ada bendera British itu adalah di bawah penguasaan British. Manakala yang ada bendera Belanda itu adalah kawasan bahagian Belanda. Itulah maksudnya pembahagian alam Melayu itu terbahagi kepada dua. Oke, boleh faham ya? Yang kedua, kita tengok perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Sebab kenapa? Satu di bawah penguasaan British dan satu lagi di bawah penguasaan Belanda. Tengok, Johor menjadi tanah jajahan British. Pada tahun 182, Sultan dan Temenggung didesak menandatangani perjanjian menyerah Singapura kepada British dan Sultan meninggalkan Singapura dan berpindah ke Melaka. Pemerintah Johor berpindah ke pusat pentadbiran di Johor Baru. Yang kedua, pengisytiharan kedaulatan Pahang. Berikutan pengukuhan kuasa British di Singapura dan Johor serta pergolakan di Riau Lingga, Bendahara Tun Ali di Pahang cuba membebaskan Pahang daripada Kesultanan Johor Riau. Dan pada tahun 1853 dengan permuafakatan pembesar, Bendahara mengisytiharkan Pahang sebagai negeri yang bebas dan juga berdaulat. Maksudnya di sini negeri Pahang tidak berada di mana di bawah mana-mana kuasa barat. Maksudnya mereka adalah negeri yang bebas dan juga berdaulat. Yang ketiga, berakhirnya Kesultanan Johor Riau Lingga. Oke. Kepulauan Riau Lingga di bawah pemerintahan oleh Sultan Abdul Rahman di bawah pengaruh Belanda. Dan pada tahun 1911, institusi Kesultanan Riau Lingga dihapuskan oleh Belanda dan wilayah Riau Lingga diperintah secara langsung oleh Belanda melalui Residen Riau. Oke, dan kalau kamu tengok, kamu belajar sebelum ini, Kesultanan Johor Riau yaitu berada di bawah Singapura ini ataupun di bawah pemerintahan British, tetapi sudah diambil alih oleh Belanda. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Selat Melaka akhirnya di bawah penguasaan British. Akhirnya perdagangan di Selat Melaka dikuasai sepenuhnya oleh British karena British memiliki 3 pelabuhan yang strategik, yaitu yang kamu belajar sebelum ini, Pulau Pinang, Melaka, dan juga Singapura. Dan pengunduran Belanda dari tanah Melayu, dia membuka peluang kepada British untuk meluaskan kuasanya ke negeri-negeri Melayu. Maksudnya di sini British berkuasa sepenuhnya di tanah Melayu. Oke, maksudnya dia tidak ada sudah mendapat persaingan daripada Belanda sebab mereka sudah membuat perjanjian London kan, perjanjian London yang awal-awal tadi. Oke, jadi masing-masing mendapat mereka punya kawasan masing-masing. Oke, jadi itu untuk hari ini itu sahaja. Dan untuk next class kita akan sambung dalam 2.3 dan 2.4. Dan untuk menghabiskan bab dalam bab 2 ini. Oke, thank you.